أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam bila dan siap, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah, membolehkan kita mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, yang mana sebelumnya dapat kita mendirikan solat sunat qabliyah subuh, yang mana Nabi SAW sebut siapa-siapa yang dapat mendirikan 2 rakaat sebelum semayang subuh dan 2 rakaat pada fardu subuh, maka dia akan dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala melebihi segala isi yang ada pada langit dan buminya. Dan kita juga mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana sebentar tadi kita sempat berwirid dan berzikir bersama dengan tuan imam kita, yang mana kalau kita tengok di antara wirid dan zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar, iaitu satu zikir yang diajar oleh Nabi, iaitu Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar, yang mana Nabi kata siapa yang baca 7 kali pada waktu siangnya, maka sekira dia mati pada waktu siang, maka dia akan diselamatkan daripada api neraka. Dan siapa yang membacanya 7 kali pada waktu malam, sekiranya dia mati pada waktu malam, maka dia akan diselamatkan daripada api neraka. Waktu siang dan waktu malam yang dimaksudkan di situ iaitulah waktu subuh dan juga waktu maghrib. Kerana kita mati ini, tuan-tuan, antara 2 waktu je. Kalau kita tak mati siang, kita mati malam. Kalau kita tak mati malam, kita akan mati siang. Sebab dalam kehidupan kita waktu ada 2, waktu siang, waktu malam. Sebab tu kalau kita tak mati siang, kita akan mati malam, gitu.
Jadi baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan, di kesempatan waktu yang ada, kita akan membicarakan tentang satu tajuk ataupun maudhu' yang berkait dengan ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Ayat ni biasa kita dengar saban minggu. Setiap hari Jumaat kita akan diserukan oleh khatib kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi satu rukun di dalam khutbah. Sama ada khutbah pertama dan juga khutbah kedua, sama ada khutbah Jumaat baik, khutbah raya baik, khutbah apa saja mesti dirukunkan dengan seruan ke arah ketakwaan kepada Allah, menunjukkan kepada kita bahawasanya takwa ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita menuju balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Taala seru kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu tunduk dan menyerahkan diri, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mati dalam keadaan Islam. Jadi takwa ni diseru kepada kita pada setiap minggu. Kerana takwa ni ada beberapa kepentingan dan ada beberapa faedah, sekira mana sewaktu hidup kita di dalam dunia ni kita dapat meraih darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa benda faedah takwa? Yang pertama sekali, faedah takwa yang pertama iaitu menjadikan kita ni sebagai seorang hamba Allah yang dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil dia Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Taala kata sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi aku, kata Allah, atqakum, iaitu mereka yang paling bertakwa daripada kalangan kami. Satu. Faedah yang kedua, kepentingan takwa ini iaitulah menyebabkan di mana setiap daripada amal ibadah kita ni diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala terima amalan iaitu daripada kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak akan diterima, kerana amalan yang tidak disertakan dengan ketakwaan sudah pasti tidak ada keikhlasan ataupun tidak ada sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Mungkin setiap amalan-amalan yang dia buat bukan menjurus ke arah ketakwaan, mungkin nak mendapatkan sesuatu perkara yang selain daripada tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, faedah ketakwaan yang ketiga, orang yang bertakwa ni dia akan diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Batu kita kalau nak selamat di akhirat, kita nak selamat dalam kubur, bila kita mati masuk dalam kubur bertemu dengan munkar wa nakir, nak selamat daripada fitnah kubur, nak selamat daripada azab kubur, mestilah dalam dunia ada bekalan takwa. Begitu juga ketika mana di akhirat, bila kita nak selamat di akhirat, nak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapat seruan panggilan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah melalui ketakwaan yang kita milik, yang kita raih, yang kita dapat sewaktu mana kita hidup di atas muka bumi hari itu. Sebab tu tuan-tuan, berusaha untuk mencapai martabat dan darjat ketakwaan di sisi Allah semasa hayat dan hidup kita merupakan suatu perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa ni disebut kepada kita setiap minggu. Lalu apa benda makna takwa ni? Apa benda ciri-ciri takwa? Makna takwa ni tuan-tuan, kalau kita tengok banyak disebutkan oleh
para alim ulama disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama ni jelas takwa ni begini maksudnya, ada ulama ni jelas takwa ni begini maksudnya. Kalau kita tengok Abu Laits Ar-Samarqandi rahimahullahu taala sebut takwa ni apa namanya, al-khaufun, ar-raja'un, al-hubbun. Tiga makna apa namanya makna takwa ni tiga. Yang pertama al-khaufun, takut yakni kepada Allah. Yang kedua ar-raja'un, meletakkan pengharapan kepada Allah. Yang ketiga al-hubbun, meletakkan kasih sayang hanya kepada Allah. Ya, begitu juga kalau kita tengok di kalangan para sahabat. Ya, Sayyidina Ali menjelaskan takwa ni makna dia lain. Al-khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, redha dengan pemberian yang sedikit dan bersiap sedia untuk menempuh hari kematian. Kalau kita tengok pula penjelasan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab lain pula. Orang tanya Sayyidina Umar apa benda makna takwa. Sayyidina Umar bertanya balik orang yang bertanya, mu pernah lalu tak jalan-jalan hak banyak duri? Orang tu kata pernah. Macam mana keadaan kamu jalan di jalan yang banyak duri? Dia kata aku akan berjalan dalam keadaan yang penuh berhati-hati, takut terpijak duri, takut kena duri. Lalu kata Sayyidina Umar, begitulah takwa. Takwa ni sifatnya ialah berhati-hati dalam melakukan segala urusan, dalam melakukan segala bentuk perkara di dalam kehidupan dunia. Itulah takwa. Takut terjerumus ke arah kemaksiatan kepada Allah, takut terjerumus ke arah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni saya nak sebut tentang makna takwa yang disampaikan, yang disebutkan oleh seorang ulama dan juga seorang sultan. Batu dia ni digelar sebagai As-Sultan wal Ulama, iaitu Al-Ais bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala. Dia bukan sekadar sultan, bukan sekadar ulil amri, bukan sebagai sekadar seorang khalifah, bahkan dia juga merupakan seorang ulama. Ini hebat Islam dulu tuan-tuan. Pemerintah yang juga sebagai seorang ulama, dan bukan hanya sekadar ulama, bahkan dia juga merupakan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemerintah. Kata Al-Ais bin Abdus Salam, takwa itu ialah yang pertama istiqamah. Makna takwa ataupun ciri orang yang bertakwa yang pertama sekali, dia ni mestilah istiqamah. Istiqamah tu apa benda? Quran kata alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu takwa, tu istiqamah. Istiqamah ni orang putih panggil konsisten, orang Melayu panggil tetap berterusan. Jadi istiqamah, orang yang istiqamah dari sudut syaraknya, yang pertama sekali orang yang istiqamah berpegang teguh kepada Islam sebagai agama yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istiqamah ni iaitu tetap berterusan berada di atas landasan Islam, di atas landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makna tak gidah kok jalan kok lain. Orang yang istiqamah pertama dia berpegang teguh kepada Islam. Orang yang istiqamah yang kedua tetap berterusan berada di atas landasan Islam yang ada 4 perkara. Yang pertama landasan Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' para ulama, yang keempat qiyas para ulama. Ini orang istiqamah. Kalau dia kata dia Islam tapi dia tak pegang pada 4 perkara ni, ataupun dia tolak satu, Quran dia pegang, sunnah dia pegang, ijma' ulama dia pegang, qiyas ulama tak pakai. Dia kata qiyas ni tak ada dalam Islam, dia kata tak, qiyas tak ada. Ataupun hak lebih teruk sikit lagi, pegang Quran dengan sunnah, ijma' qiyas tak pakai. Bapa ijma' qiyas tak pakai? Dia kata ijma' ni ulama, qiyas ni pun ulama. Ulama ni bukan Nabi, manusia biasa je.
Bila manusia biasa dia memang apa nama tak dapat lari daripada buat salah. Ulama bukan maksum, yang maksumnya Nabi. Jadi ulama tak akal kita pegang dua je, Quran dengan sunnah. Jawabnya haru tuan-tuan kalau tak pakai ulama. Kalau kita tak pakai ulama, kalau kita ketepikan ulama, nak sama ada ijma' ataupun qiyas ulama, macam mana kita nak faham Quran, macam mana kita nak faham hadis Nabi, macam mana kita nak faham tentang perkara yang bersabit dengan hukum syarak. Sebab tu orang yang istiqamah, yang pertama dia pegang teguh kepada Islam melalui iman dan akidah yang utuh, iman akidah yang kukuh, yang tak goyang. Yang kedua, tetap berterusan berada pada landasan syariat yang ada 4 perkara ni: Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas daripada ulama. Batu Nabi kan sebut, Nabi kata berpegang teguhlah kepada kamu pada Quran, pada sunnah dan juga pada sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ni sebenarnya iaitu daripada kalangan ulama, daripada kalangan pemerintah. Khulafa Ar-Rashidin bukan daripada Nabi, tetapi Khulafa Ar-Rashidin ni dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ambil hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang istiqamah. Batu tuan-tuan, istiqamah ni, bila mana kita istiqamah berpegang kepada Islam, bila mana kita istiqamah berada pada landasan syariat Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita suatu perkhabaran gembira. Allah Ta'ala kata, allazina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mereka yang mengaku Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka tetap berterusan berada pada landasan syariat Allah. Allah Ta'ala kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla, maka turunlah para malaikat kepada dia seraya berkata. Turun waktu bila? Masa mana, ketika mana dia nak mati. Malaikat turun pada kita ketika mana kita ni nak mati. Malaikat kata, takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, janganlah kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kata, mu tak usah takut lah, mu tak usah sedih lah, tak usah bersedih hatilah, kerana Allah Ta'ala dah siapkan dah bagi kamu syurga sebagai balasan untuk kamu. Ini malaikat bawa perkhabar gembira. Allah Ta'ala utuskan, kirim malaikat beri satu perkhabaran gembira pada kita. Pada siapa? Pada orang yang masih hidup dia, mereka istiqamah berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tolong beritahu padaku satu perkataan yang rekah, satu perkataan yang mudah, satu perkataan yang rekah, mudah untuk aku faham, mudah untuk aku amal, yang mana lepas pada ni aku tak perlu tanya pada orang lain lagi dah. Lalu Nabi sebut kepada dia 2 perkara. Nabi kata, amantu billah thumma istaqim. 2 perkara je tuan-tuan Nabi sebut. Pasal dia minta pada Nabi satu perkataan yang mudah, satu perkataan yang rekah, satu perkataan yang boleh bawa dia, bila dia beramal, boleh bawa dia pada syurga. Hak lepas pada ni dia tak payah tanya orang lain dah. Nabi pun sebut pada dia 2 perkara. Yang pertama, amantu billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, tsumastaqim, yang kedua, hendaklah kamu istiqamah, hendaklah kamu konsisten, hendaklah kamu berterusan berpegang teguh kepada agama Allah, berterusan di atas landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar untuk kita istiqamah berada di atas agama Allah. Nabi kata, ya muqallibal qulub, Nabi ajar kita, dan Nabi pun sentiasa baca doa ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetaplah aku di atas agama kamu.
Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia setiap pada sujud yang terakhir dia akan baca doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai ya Allah ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepada kamu. Nah, dia jadikan satu amalan waktu bila? Setiap kali dia semayang pada sujud yang terakhir. Berapa sujud terakhir, tuan-tuan? Ya, sujud terakhir ni di antara tempat mustajab untuk kita berdoa. Dalam semayang kita ni, tuan-tuan, ada dua tempat. Ada dua tempat yang di antara waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Nah, batu dia suruh kita berdoa pada dua tempat ni. Tempat pertama ketika mana sujud yang terakhir. Tempat yang kedua ketika mana tahiyat akhir selepas kita habis sebut fil alamin innaka hamidun majid. Masa tu berdoa lah. Doa sama ada kita baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ataupun apa saja doa. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin, umpamanya. Apa saja doa. Sebab dua tempat ni tempat yang sangat hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, batu Sayyidina Umar ambil ketika mana sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku di atas agama kamu. Maknanya minta supaya Allah istiqamahkan kita ni berada di atas agama Allah. Minta supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita ni berpegang teguh kepada syariat Allah sampailah roh kita keluar daripada jasad. Batu hujung ayat tu Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah, yakni mati dalam keadaan Islam. Nah, apa tuan-tuan? Sebabnya kita tak tahu pengakhiran kita ni macam mana. Kita ni masih hidup, masih sihat, masih segar, nampak duduk di atas landasan Islam. Tapi kadang-kadang ada orang yang diuji oleh Allah dah sekali sanggup tinggalkan Islam. Na'udzubillah. Kalau kita tengok Barsisar, Barsisar, seorang abid yang hebat, seorang abid yang terkenal di zaman Bani Israel, orang yang cukup kuat beribadah kepada Allah. Nah, sehingga dalam kampung dia, dalam negeri dia tu tak ada orang dah hak yang paling kuat beribadat kepada Allah melainkan Barsisar, sehingga malaikat pun respect. Sampai tahap tu. Kita zaman kita ni tak ada lah malaikat respect ibadat kita dah. Barsisar ni punya kuat ibadat, tuan-tuan. Last kali mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, panjanglah kalau ikut cerita Barsisar ni. Iblis mari merupa jadi orang nak buat ibadat yang lebih kuat daripada Barsisar. Barsisar pun tengok pelik, tanya dia macam mana mu boleh kuat beramal lagu ni. Dalam kampung ni aku hak paling kuat kali, hak paling kuat kali semayang, hak paling kuat kali berzikir, hak paling kerek kali, paling lama kali duduk sejik aku lah. Tak ada orang lain dah. Tapi guana mu ni mari mana ni? Apa benda rahsia mu boleh buat ibadat banyak lagu ni? Iblis tu pun kata, mu kalau nak buat ibadat banyak supaya aku ni, mu kena buat dosa besar. Dosa besar kenapa? Hak pertama, kalau mu sanggup mu bunuh orang. Aku tak sanggup, kata Barsisar. Mu tak sanggup bunuh orang, mu pergi roga orang. Roga orang pun aku tak sanggup, dia kata. Tak sanggup roga orang, mu minum arak. Lah kali duk mikir, bunuh orang sabit dengan orang dosa, roga orang sabit dengan orang gak dosa. Minum arak tak sabit dengan orang. Bila tak sabit dengan orang, dia minum arak. Minum arak mabuk. Bila mabuk, nitah anak dara, higak. Dia roga anak dara tu. Anak dara tu kenal dia dah orang soho. Nah, orang soho, dia roga anak dara tu. Lepas tu takut rahsia dia pecah, dia bunuh anak dara ni. Daripada tak nak bunuh orang, tak nak roga orang, nak minum arak je, disebabkan dengan arak, dia buat belaka tiga-tiga. Nah, lepas pada tu, pemerintah waktu tu dapat tahu, jatuh hukum
Takut dia ni mati, iblis ni mari saat ni jumpa dia kata, kalau mu nak aku selamatkan kamu, mu kena ngaku aku jadi Tuhanmu. Mu kena ngaku yang aku ni Tuhan kamu. Baru sisa mengaku bahawasanya hak ni lah Tuhan dia, kena pacung, mampu kerah. Mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Sebab tu kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan saranan dan arahan daripada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala din, tetapkanlah aku di atas agama kamu. Minta tetap tu siapa bila? Siapa kita mati dalam keadaan Islam, siapalah kita mati dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah. Ni musim PKP ni tuan-tuan sekalian. Ada beberapa grup, ada beberapa NGO, ada beberapa NGO lah yang buat kajian, sepanjang PKP ni tuan-tuan, daripada start bulan 3 tahun lepas 2020 sampailah ke hari ni 2021 tuan-tuan sekalian, hampir 20,000 mengikut pada kajian landasan, mengikut pada kajian hampir 20,000 umat Islam yang mohon, yang minta nak jadi murtad. Minta nak jadi murtad tuan-tuan sekalian. Murtad nak masuk agama mana? Tak ada masuk agama lain, satu agama je, nak masuk Kristian. Nak masuk Kristian je. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kekangan ekonomi, kerana dibuang kerja, kerana tak ada pitih. Bila tak ada pitih tuan-tuan, hidup sempit. Memang betul duit bukan segala-galanya, tapi segala-gala perlukan duit. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Duit bukan segala-gala, tapi segala-galanya nak pada duit. Hatta kita mati pun nak pakai duit tuan-tuan. Nak zaman ni kalau tidak nak buku jenazah kita dengan berapa? Daun pisang. Daun pisang kena beli. Daun pisang kena beli. Asal kata kaya kapang, daun pisang kena beli. Jadi disebabkan masalah tu ramai di antara umat Islam yang murtad. Baru ni saya dengar penjelasan daripada Ustaz Husam Badaruddin, Husam Datuk Badaruddin. Dia kata lebih kurang hampir 20,000 umat Islam yang nak jadi murtad, yang nak keluar agama. Masuk agama apa? Nak masuk agama Kristian je. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya Kristian main isu ni lama dah. Bukan baru ni. Bukan baru ni tuan-tuan. 90-an dulu lama dah. Bila mana dia tengok umat Islam tersepit dari sudut keuangan, umat Islam mengalami masalah kekangan ekonomi, masa tu dia akan ambil kesempatan. Tapi kita jarang, kita tak ambil cakna benda gitu. Sebab tu Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob menyarankan, minta maaf cakap saya sebut, saya nakal apa yang Datuk Ahmad Yaakob sebut, menyarankan pada pihak masjid, pihak surau yang mempunyai keuangan yang lebih, keuangan yang banyak, gunakanlah 10 atau 20% duit tabung untuk beri bantuan kepada orang yang kesempitan, terutama dalam musim pandemik ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak selamatkan akidah umat Islam. Sebab tu disebut dalam satu perkataan ada sebut kayanu fakru an yakuna kufran. Kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Orang yang lemah iman kita ni, saya sebut sama, iman kita ni Nabi kata kadang naik kadang turun. Kadang-kadang bila diuji oleh Allah dengan suatu bentuk ujian, terutama dari sudut keuangan, terutama dari sudut ekonomi. Dan masa tu duit tak ada, anak lapar, duit tak ada, anak nak susu, duit tak ada, bini nak makan nasi umpamanya, duit tak ada, hutang nak kena bayar. Masa tu iman kita turun tuan-tuan. Allah uji dengan ujian yang begitu hebat. Waktu tu tak mustahil iman kita turun, tak mustahil. Sebab tu cara nak selamatkan akidah umat Islam, kita kena saling berganding bahu. Kristian tuan-tuan sekalian, saya banyak dah dengar cerita ni. Dulu 90-an ada ni, minta maaf cakap di Kuantan, orang Bukit Sekila hampir nak jadi murtad pada nak jadi murtad dari sudut perundangan, tapi dari sudut hati dia murtad dah.
Hamba Allah ni kena buang kerja. Kena buang kerja disebabkan gawat masa tu. Bila tak ada kerja, duit tak ada, keluarga nak makan, anak nak makan, bini nak makan, pergi mohon bantuan kat zakat, jabat agama, banyak sangat proses nak kena buat. Hak ni kata pergi sini, hak ni kata pergi sini, ni kata pergi sini. Last sekali dia fed up, menengung duduk di kaki lima, jumpa seorang India. Rupanya India ni paderi. India ni kata ada masalah. Ya. Apa masalah? Duit. Cerita ke dia begini. India ni bawa dia pergi ke gereja Metodis Jalan Gambut. Bawa dia pergi situ tuan-tuan. Masuk dalam gereja, dia cerita dalam gereja tu ada meja panjang sekerak dada, meja panjang, orang tak ada. Di hujung meja tu ada tabung duit transparent, banyak duit dalam tu dia tengok, dan ada buku log. Ini dia tu kata ambil duit. Dia kata tak apa ke tak ada orang ni? Dia kata tak apa, orang tak tengok tapi Tuhan tengok, dia kata. Ambil je banyak mana nak ambil. Tulis nama dalam buku, tulis nombor telefon, tulis nombor IC, tulis alamat rumah, tulis jumlah ambil, tulis tujuan ambil. Dia ambil 100 tujuan untuk beli susuan nak. Selang 2-3 hari, pihak gereja telefon, betul you nama sekian-sekian, alamat sekian-sekian. Dia kata ya. You ada ambil duit 100? Ya. Okey, sekarang macam mana, dapat kerja ke belum? Belum dapat. Okey, you datang sini, kalau you berminat kita bagi bantuan 5,000 untuk berniaga, buat modal apa-apa. Daripada situ tertarik hamba Allah ni. Tertarik hamba Allah ni tuan-tuan. Jatuh cinta dia pada Kristian kerana beri bantuan melalui jalan yang sangat mudah. Sebab tu Islam ni sebenarnya agama yang mudah tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita tengok orang yang jaga Islam, yang jaga sesuatu institusi ni yang sabit dengan Islam, dia yang menyusahkan. Maka Islam ni mudah je. Ad-dinu yusrun. Islam tu mudah. Kenapa kita nak menyusahkan dia? Kenapa kita nak menyusahkan dia? Siapa orang nak minta bantuan pun susah. Minta maaf cakap tuan-tuan, sepanjang PKP, dari start daripada dulu tahun lepas sampai hari ni, minta maaf saya tak tahu masjid ni, wallahu a'lam, tapi kita boleh tengok berapa buah masjid surau yang ambil cakna tentang masyarakat yang berada dalam qaryah dia tu, yang susah, yang kesempitan, yang beri bantuan. Berapa buah masjid? Duit banyak. Saya tak kata masjid ni, jangan marah saya. Kata ustaz, masjid ni beri, jangan cakap banyak. Saya tak tahu, tapi saya tak kata masjid ni. Kalau masjid ni beri, alhamdulillah. Tapi yang saya tahu, berapa banyak masjid yang tak ambil tahu. Berapa banyak masjid tak ambil tahu. Ada setengah masjid tuan-tuan ambil kesempatan daripada bantuan Menteri Besar. Hak yang mana Menteri Besar beri bantuan, okey, letak masjid. Kalau bantuan tu daripada masjid, kepala otak dia. Kalau bantuan tu daripada masjid, wahai hak Menteri Besar, wahai hak yang apa nama ni daripada badan-badan yang lain. Sayang nak keluar duit masjid berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu untuk beri bantuan kepada masyarakat, pada ahli qaryah yang terkesan akibat pandemik Covid. Ini sebenarnya Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok balik di sebalik tabir pandemik Covid-19 ni tuan-tuan, rupanya yang pertama sekali Allah nak uji iman. Allah nak uji iman. Yang kedua, Allah Ta'ala nak singkap, Allah Ta'ala nak buka tabir sikap manusia, sikap badan-badan, sikap individu-individu. Allah Ta'ala nak buka sikap individu Islam tu sendiri macam mana bila diuji terhadap diri dia, ataupun sikap dia terhadap orang yang keperitan akibat diuji. Allah Ta'ala nak buka sikap, orang kata apa, pentadbir badan-badan, sama ada masjid ke, surau ke, NGO ke, apa benda tak kisahlah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana sikap dia yang sebenarnya. Ambil cakna ke tak ambil cakna? Beramal tak dengan apa yang Nabi sebut, tidak sempurna iman kamu bila kamu tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran kamu sedih kelaparan. Allah nak tunjuk itu sebenarnya tuan-tuan. Masa pandemik, masa PKP, ramai mana orang yang duduk berada dalam keadaan suasana gitu. Orang yang tidak terkesan dari sudut ekonomi,
Walaupun walaupun berada dalam keadaan PKP, tak kerja, tak apa, dia kenyang, relax pasal PT, banyak belalang kat nah. Orang kata makan tak habis, tapi dia tak ambil cakna, tak ambil tahu tentang keadaan orang sekeliling dia. Mu lapar ke, mu kenyang ke, siapa suruh mu tak buat saving, dia kata. Dia guna alasan tu. Siapa suruh mu tak buat saving, siapa suruh mu tak buat persiapan awal-awal. Padam mu ke, mu nasib mu mu punya pasal ramai mana tuan-tuan. Sebab itulah bagi saya lah, pada saya lah, tak pelik kenapa Allah Ta'ala tak tarik lagi wabak ni, kerana manusia ni, terutama umat Islam, masih banyak lagi yang tak berubah. Walaupun berada dalam keadaan ujian Allah yang begitu hebat, masih ramai lagi yang tak berubah tuan-tuan. Sikap dia, peribadi dia, hablum minan nas, hubungan sesama manusia dia tak jaga, hukum Allah dia tak jaga, peraturan Allah dia tak jaga. Kerajaan mewajibkan pakai topeng, dia pakai topeng. Kerajaan mewajibkan tutup aurat, dia tak tutup aurat. Kerajaan suruh buat benda ni sebagai satu bentuk SOP, dia buat. Allah Ta'ala suruh semayang, minta mengadu kepada Allah, dia tak buat. Sebab tu tak pelik berapa Allah Ta'ala tak tarik lagi wabak ni. Tak pelik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita semua ni tak nak balik lagi kepada Allah. Kita tak nak balik kepada Allah. Kita tak nak bertaubat kepada Allah. Kita tak nak muhasabah apa benda kesilapan yang dah kita buat. Satu. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, kata Al-Ais bin Abdul Salam, yang kedua, orang yang bertakwa iaitulah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa makna berpegang teguh? Yang pertama, orang yang beramal dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran. Yang ketiga, orang yang memuliakan Al-Quran. Yang keempat, orang yang mentadabbur Al-Quran. 4 perkara. 4 perkara makna daripada orang yang berpegang kepada Al-Quran. Kalau tak ada 4 perkara ni pada diri kita, maknanya kita bukan daripada kalangan orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Bila tak berpegang teguh pada Al-Quran, macam mana kita nak tergolong di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama, orang yang beramal dengan Quran. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran. Yang ketiga, orang yang memuliakan Al-Quran. Yang keempat, orang yang mentadabbur, meneliti akan setiap daripada makna yang terdapat di dalam Al-Quran. 4 perkara. 2. Yang ketiga, makna orang takwa. Yang ketiga, orang yang jaga batasan-batasan agama, iaitu menjauhi segala larangan dan tegahan daripada Allah dan melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila ada 3 perkara ni yang disebutkan oleh Al-Ais bin Abdul Salam kepada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita ni tergolong dan termasuk di kalangan orang-orang hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan sekalian, kerana kuliah kita ni kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam. Jangan kita langgar SOP. Nampak? Sebab kalau kita langgar, takut habis semua, tak jadi nak buat belaka. Hak ni pun menuju pihak Majlis Agama Islam, pihak Kerajaan Negeri Pahang membenarkan kita buat kuliah walaupun dalam masa yang terhad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah, kerana walaupun dalam suasana yang getir ini, majlis ilmu tetap boleh dilaksanakan. Jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu akan dapat rahmat daripada Allah, kerana dalam majlis tersebut didatangi oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini menjadi suatu asbab amalan kita diterima oleh Allah, doa dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu ini munajat dan doa kita yang paling banyak dan yang paling penting, iaitu Allah Taala angkat virus dan wabak ni
pergi jauh daripada kita. Itulah harapan kita semua, bukan setakat umat Islam, bahkan non-Muslim pun mengharapkan perkara yang sama. Jadi sebelum daripada saya akhiri majlis, tuan-tuan sekalian, macam biasalah saya bawa tabung, mohon sumbangan daripada tuan-tuan. Sepanjang PKP ni sekolah masih lagi belum boleh dibuka. Mana-mana ma'had, tahfiz, pondok yang dah dibuka boleh diteruskan buka yang berasrama. Adapun sekolah-sekolah agama yang tidak berasrama tidak dibenarkan buka. Jadi bila tak boleh buka, tuan-tuan, kami pihak-pihak yang mengendalikan SAR sekolah agama rakyat ni sangat-sangat terkesan kerana tidak ada yuran yang dibayar, gaji-gaji guru kita nak bayar. Pasal kita fikirkan tentang kebajikan kaki tangan kita, guru-guru kita, mereka juga nak makan, nak minum, nak meneruskan kehidupan. Jadi tak dapat tidak melalui satu jalan, iaitu mohon sumbangan, keprihatinan dan belah ihsan daripada tuan-tuan semua. Jadi tolong yang mana nak beri sumbangan, tolong masukkan dalam tabung fisabilillah yang saya bawa ni, insya-Allah. Mudah-mudahan rezeki tuan-tuan semua diberkati oleh Allah, dimurahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan asbab daripada sedekah kita, sumbangan kita, itu juga menjadi penyebab Allah Ta'ala angkat wabak ni jauh-jauh daripada kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.